syarak celah janji neraka dia tak kira. Tu nak fikir hati tu. Tak ada nak melera sampai kepada siapa pun. Orang nak kata gabung pun dia tak ada itu. Mana? Sebagaimana sifat Nabi Muhammad yang ghadabu lillahi ta'ala, marah kerana Tuhan, wa yarda li ridha, dan Nabi redha kerana keredaan Allah. Itu dia sifat Nabi Muhammad. Yang telah tersebut sifat yang mazmumah, sifat yang dicela yang telah tersebut dalam kitab ni sedikit sebanyak dulu, dan menghiasi hati, molek, mengelokkan hati, mensolekkan hati dengan segala sifat yang mahmudah, yang dipuji oleh syarak. Tak ada orang puji, orang tak tahu. Jadi dia fikir hati dia macam ni dicela oleh syarak, maka dia hindarkan dalam hati dia akan sifat dicela, dia masuk sifat yang dipuji. Seperti mari bahasa aku ni aling pada orang ni, ya perasaanmu, balas saja dia, perasaanmu aling pada orang. Apa Nabi Khadir kata Musa, laksana kita sama dengan burung ciak, ilmu kita sama dengan burung ciak, padu dengan muncung air dari sebutir laut. Air dari laut dia ciak naik atas perahu jepak padu. Kita dengan Allah Ta'ala tu dia. Kalau ada perasaan lain lah ada. Yang ada ilmu ala kadar yang Tuhan kurnia, bukan kita sendiri dah. Maka kerana demikian itu, kerana nak menyatakan ilmu tasawuf ni, kata musannif radhiyallahu anhu, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Adalah engkau seperti barang yang adalah, kama seperti adalah yang terpilih daripada makhluk, yaitu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halifah hilmin, yaitu amal mahmud. Itu dia. Tabi'an lil haqqi, itu Nabi Muhammad. Halifah hilmi, sangat-sangat lemah lembut. Lagi pula Nabi tabi'an lil haqqi, dia yang mengikut akan yang sebenar. Habis kadu. Cara amnya mesti ikut akhlak, perangai, tabiat yang ada pada Nabi, yang diamal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya upaya sekaliannya. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, maka bermula tiap-tiap kebaikan dan kebajikan sabit pada mengikut mereka yang dulu, iaitu sahabat. Karena sahabat yang niru, ikut, bercontoh, berteladan sendirinya dengan melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka itu bersama dengan Nabi. Apa yang Nabi buat, mereka tengok, mereka buat. Wa kullu syarrin, dan tiap-tiap kejahatan, fibtida'i, pada mereka-reka, ialah man khalaq, fibtida'i man khalaq. Habis. Pada mereka daripada mereka yang kemudian daripada salaf. Kalau salaf tak ada reka langsung, semua amalan jejak langkah mereka itu
ngikut ajaran Nabi dan perbuatan Nabi zahir dan batin semua. Wa kullu hadiyin, tiap-tiap petunjuk lin Nabi, hidayah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad rajah, sudahnya telah nyata, telah terang. Fama ubiha, maka apa-apa juga yang diharuskan, if'al, buat olehmu akan barang yang diharuskan. Kalau nak wakil jawah harus, jangan wah arek. Wadah, dan tinggal olehmu malam yubah, kalau barang yang tidak diharuskan. Fatabi'is salihah, maka ikut olehmu akan yang salih, ikut olehmu akan yang salih, mimman salafa, daripada mereka yang dulu, daripada salaf. Wajanibil bid'ata, jauhkan oleh engkau akan bid'ah, mimman khalaf, yang direka daripada mereka yang kemudian daripada salaf. Ini dia bunyikan, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifahil min tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu had'ilin nabi qad rajah wa ma ubihaf an wada' ma lam yubah fatabi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Oh, puan ngapa winga? Mau kita ingat ni. Kita tahu puan. Mau kita ajar kita kecil ni. Ada ni. Yakni engkau adalah seperti barang yang ada ia terbih afdal makhluk. Ayat tajam sosok. Engkau adalah kun, tajamah bagi engkau adalah kun. Kama kana khilal khalqi, seperti barang yang ada ia daripada yang terlebih afdal pada makhluk Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad. Adalah ada engkau berperangai seperti perangai yang terlebih mulia pada makhluk, iaitu Nabi Muhammad. Yang pertama adalah makhluk daripada sekalian Nabi dan Rasul dan segala sahabat dan ulama. Tiga ini, dan syuhada dan sulaha, segala orang yang saleh. Sulaha baca gitu. Nah, segala orang yang saleh dan sekalian aulia illahi ta'ala yang telah masyhur nama mereka itu. Istimewa penghulu sekian mereka itu, penghulu semua tadi siapa dia? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat mereka itu dengan menyungguh-nyungguh, bersifat dengan menyungguh-nyungguh daripada mukhalafah, daripada melakukan yang menyalahi ia akan syaitan. Apa suruh syaitan, apa denyuk-denyuk oleh syaitan dalam hati, oleh godaan syaitan, mereka bersungguh mukhalafah, lawan akan bisikan, waswas dan seruan daripada syaitan. Tak ikut langsung, walaupun apa mana bunyi sedap, mereka tak ikut sama sekali. Dan daripada mukhalafah hawa nafsu, tak mengikut perasaan kemahuan nafsu. Lagi pula bila nak lawan nafsu ni, menanggung ia akan masyaqqah,
bawa kena tanggung kesusahan sikit sebanyak. Lagi menanggung ia atas masyaqqah, atas susah ibadat. Sejuk setara mana, panah macam mana. Bagi mengerjakan ibadat mereka tanggung dan lawan nafsu. Tak turut sedak dak. Tak turut sedak hawa nafsu. Hujan tu lebat. Sejuk sedak tidur. Bila jaga. Munasabah dah bangun. Bila dah 3 jam, lawan nafsu, bangun saya tahajud. Bangun saya subuh. Masyaqqah. Hati masyaqqah berat, nafsu tekan sangat ni. Awak lalak sakit pinggir lah. Takut pening kepala, nyengusik lagi. Kaca-kaca bangun dah tinggi. Sama mati tak ada apa. Pihaknya tipu. Padahal kalau bangun, geliak-geliak molek ambil semaya. Sebab semaya jaga sedap. 3 reti jana jenis setah habis. Tapi nyawa tipu dia. Dan memeram nafsu. Perai nafsu ni bukan kena pakai dengan buku. Perai nafsu tak kena kata dengan buku. Perang lawan kanak nafsu. Sama ada keadaan Nausdak tubuh badan serang mata atau lawan nafsu bagi nak mengaut dan akan harta benda. Dengan apa-apa jalan yang dilarang oleh syarak, maka dia lawan nafsu. Tak duduk nafsu kata kalau ambil orang ni. Dia kita gini-gini. Maka dia tahu ambil hak dia tak dia apa asal oleh dia. Itu na'udzubillah min zalik. Bukan punah dengan masyarakat saja dak. Masyarakat dengan manusia dah tak boleh. Mereka ni kalau punah dengan dia boleh nak bunuh aku tak boleh. Adapun jika punah mengikut hukum syarak, nampak sedap atas dunia, di akhirat kelucuk nyawa habis, masuk ke sana akan ditayanglah segala perbuatan jahat yang serta dengan balasan dengan apa akan perbuatan jahat yang disedia oleh Allah Ta'ala, yang dijanji dalam Al-Quran Al-Karim. Dan menjauh barang yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil ilmu tasawuf, ilmu nak dekti hati. Hati menjauh tak buat. Apakah kena lari? Bukan kena pindah tempat. Kita tak buat tu menjauh. Misalnya kalau tu dia ada jiran dia ada buat kejahatan, kena jual rumah balik tak ada mesti. Jangan buat tu dia menjauh. Karena apa? Terjemah jauh daripada ijtinabul manhiyat. Tidak melaksana, tidak melaku, tidak membuat perkara yang ditegah oleh syarak. Karena bahasanya perangai mereka itu tadilah segala ulama, syuhada, salihin, segala anbiya, segala sahabat ni, yang telah mahmudah, yang telah dipuji disiap kepada Allah Ta'ala, lagi mengikut ia akan mengerjakan yang benar. Kerana bahawasanya tiap-tiap kebajikan ia kebajikan itu buat kebajikan itu dalam mengikut sekalian orang yang telah tersebut itu, segala rasul, segala awliya, segala ulama dan syuhada dan segala orang yang soleh. Buat di manilah yang menghijaukan akan segala sifat yang mahmudah. Setelah mana? Ya bagi kita tengok sejarah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, amat tak ingat empat, tapi Abdullah lah.
Dia ada kebun tamal luah. Duk bucu ni tak suk mata tengok hujung kebun dia. Licin. Kiri kanan. Yang amat subur tanaman kebun tamal. Satu hari dia semaya dalam kebun dia. Bila semaya dalam kebun dia, bangun rakaat lepas tasyahud, rakaat yang kedua, mari burung rupa comel, suara sedap. Ping tengok dia pun bila baca dia tengok burung. Subhanallah boleh teringat kata saya lalai kan. Dia tengok ke burung. Tapi dia kena suara burung. Mulut baca. Mulut dia baca tak ada perhati akan isi kandungan. Padahal dia orang rak, perhati tak perhati berhenti. Tapi walaupun mengerti, kalau mu tak perhati isi kandungnya yang dibaca, orang panggil lalai. Maka dia kembali balik. Lepas maya, sudah siap, dia wakah selalu kebun tu. Payah tu cikgu, nak wakah kebun luah ni. Kita suku ekar, tak weh. Suku bagi dua suku ekar, tak weh tu. Nah, baik-baik dekah Pak Muluh ya. Kalau kita kalau ingat, ambil cakap dah tu. Nah, dia wakah kebun. Nak mengembalikan balik akan kecuaian hatinya daripada mengingati akan ibadat yang dikerja, iaitu semaya. Saya kebun tak lebih kuat lagi. Betul semaya bersekali dengan dia di akhirat nanti. Tu siapa bikin dia? Yang kita jual lah, mungkin jual rumah tu. Oh ya, jarah tu beki lah. Nama klik jual gada rumah, tak ada pasal. Nah. Jangan buat pelajar mudah tu. Nah. Maknanya hak ni orang panggil kun khiyarul khalqi. Menjadi orang perangai orang terpilih. Bila jadi macam tu kita istighfar banyak. Nah. Ada lebih milik kita daripada perbelanjaan. Apa? Buat derma tabar. Menabung akan kekurangan. Nah, atau jahat perangai kita dengan Allah Ta'ala. Bukan jahat kau, dia tak tahu. Hati kita lalai bukan siapa dia tahu. Hati kita duk perasa lebih pada dia, tak dia tahu, tak dia nampak. Nah, tapi bila ada ilmu ni, macam ni tak lihat ni. Astaghfirullahaladzim. Selalu. Astaghfirullahaladzim. Ataupun istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bila teringat kita godai nafsu dengan istighfar selalu. Banyak sejarah alhamdulillah takut tak ada nak buat kita tu. Tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi. Bersikap buruk betulnya bui. Tapi perkataan boleh. Nah, kalau kita tak lalai istighfar, tahlil, zikir, tasbih. Daripada kesalahan yang nyamar dalam hati kita, disamar oleh tipu daya iblis dalam hati kita, boleh kita baiki selalu dengan istighfar. Kerana amalan mereka itu, bagaimana Nabi kata bagaimana amalannya afdal, setengah pika Nabi jawab la yazalu lisanuka, hendaklah senantiasa lidahmu itu rabban bizikrillah, dia basah dengan zikrillah. Itu dia. Kita ambil tu. Karena bahasanya tiap-tiap kejahatan ia hasil dalam mengikut bagi orang bid'ah. Kalau kejahatan mengikut buat bid'ah daripada orang yang kamalian. Yang membuangkan ia akan syariat. Bid'ah reko-reko tinggal syariat. Bid'ah tu. Ada bid'ah tak ada menyalah dengan syariat. Syariat suruh buat cuma ni. Kita bosan nak banyak, tak ada salah tu. Bukan hak tu bukan bid'ah.
Nah, orang kan seperti kalau termula hadis, kalau baca surah Tabah waktu malam, kalau mati malam tu muka nakir tak tanya dah dia. Ataupun barang siapa mulazamah tiap-tiap malam dia duk baca surah Tabah, dia mati tak ada seksa kubur. Dia rajin, dia bukan baca sekali dah. Malaysia dia baca. Tu bid'ah ikut syarak, tu tak ada salah. Nah, ini hak rekod suku zakat yang tidak berkait dengan syarak masuk kata ibadat. Itu dia. Jadi apa-apa ibadah Nabi tak ada suruh menghajak orang ramai. Tapi bila kita tahu kena sabar kau lepas tu kita sabar kau hajak pula orang pakai beri pembuat. Atau bid'ah di dalam atau cara syarak suruh buat. Anjur orang supaya kita ni jadi orang yang membawa ibadat ini, ajak orang rajin, dia jadi rajin supaya kita berasa nak buat. Atau orang pantau bid'ah. Iaitu bid'ah yang membuangkan ia akan syariat yang telah zahir. Syariat lagi suci dan lagi meninggalkan ia akan i'tiqad ahli sunnah. Ini berat. Tak ngikut begini yang dihurai yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu sahabat. Nah, seperti Abdullah ibnu Abbas, dia mentafsirkan dalam masalah akidah akan firman Allah Ta'ala yang menyatakan akan bahtera Nabi Nuh buat dengan kayu. Setengah ulama kata panjang 100 rupa. Rupa dia lah bukan dua jemaah yang besar. Luah 60 rupa. 60 rupa dia. Kalau Nabi Nuh lah bersama Nuh tu kita tak tengok lah. Maka air habis penuh semua. Tak nampak bukit dah. Ini duduk sini nampak lagi langit lagi tu. Makna gitu lah. Tapi bila air tu banyak, tergelai habis, angin kuat, gelombang. Tapi batu pula. Zaman dulu bukan ada enjing. Gayuh kayu itu. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahtera Nabi Nuh tu tajri bi'ayunina. Ibnu Abbas tafsir kata ai bi qudratina, berlari hanyut. Bahtera Nabi Nuh bi'ayunina ai bi qudratina. Alhamdulillah kata dengan kuasa kami. Maknanya kami jualah yang mengawalkan, yang menyelamatkan, yang menenangkan penduduk dalam bahtera tu, tak ada jadi susah hati dan tidak tenggelam dan tidak jadi dicapa dia buat jalan molek. Maka orang hak lawan Abdullah bin Abbas dia kata berlari dengan mata-mata kami, kita cuma mata-mata. Karena pada tata bahasa ayun mana mata pada ayun mana diri pada ayun mana kawa pada. Berarti kawasan ni kita buat tempat ambil upah pakai kereta. Kita kaya tahta ayunina, di bawah mata aku. Mana jaga aku. Ini kau tu. Maka orang halawai dia terjemah berlari dengan mata Tuhan. Dosa besar. Tak mengikut salah. Salah Abdullah ibn Abbas salah. Sepupu Nabi hidup dengan Nabi. Dan dia ra'isul mufassirin. Maka dia tafsir tajri bi'ayunina, berlari dah hanyutlah bahtera Nabi Nuh bi'ayunina ay biqudratina, dengan kuasa kami, bukan mudah Nuh. Naik ramah kalau kederak mutal sekaduk tu. Air gitu banyak. Dia meninggal. Dan lagi buat bid'ah, buat yang meninggal ia akan i'tiqad
bagi ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Dan tiap-tiap jalan yang bahasa i'tiqad dan amal bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguhnya telah dilebihkan ia, yakni tiap-tiap kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mangsuh, yang dibasakan kepadanya, kata ning perbuatan Nabi, ning kata-kata Nabi, ni amalan yang disuruh oleh Nabi, itu mangsuh padanya. Lagi tiada mangsuh, hukum itu tidak akad, tidak tetap. Tetap hukum itu diamalkan sampai kiamat, dan tiada khusus ia bagi Nabi. Hukum itu bukan kedua bagi Nabi, tak ada nyata. Dalam kaedah hadis kata ni amalan itu khusus bagi Nabi, tak. Tapi perbuatan Nabi sungguhnya telah dilebihkan ia daripada lain. Itu dia. Apa dia? Amalan itu lebih pada amalan lain. Hak Nabi buat. Adapun hak khususiyah bagi Nabi, seperti wajib sembahyang tahajud, bagi Nabi wajib, bagi kita sunat. Maka kelebihan itu hendaklah kita ikut buat, tapi tak usah ikut kata wajib bagi kita. Maka amalan yang dibuat oleh Nabi semua kelebihan daripada yang disusung ngikut keadaan syarak, tapi Nabi tak ada buat. Kelebihan Nabi. Begitu juga doa. Doa maksud pada Nabi lebih afdal. Kalau lain tak ada salah, doa Nabi nak molek juga, gitu. Maka barang yang diharuskan ia oleh syarak, maka akal kerjakanlah. Nak tanya gabung tak ada dosa apa. Asal benda tu tidak membahayakan, tidak menjadi perkara yang membawa pada bahaya. Buat kerja apa semua apa. Halnya hak disuruh oleh syarak ni diwajib. Jikalau ada ia wajib, hak syarak kata wajib, wajib lah, jangan berhenti. Dan sunat, jikalau ada ia syarat kata sunat, dan mubah harus. Itu dia. Jadi syarat kata fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, maka ulemu. Untuk saya makan apa tak apa. Kamu rasa boleh duduk tak? Boleh. Tak usah makan seminggu sekali kok. Tapi kalau makan daripada rezeki yang Allah Ta'ala jadikan untuk kamu halalan, benda itu tidak haram. Thayyiban, mendatangkan manfaat kepada diri engkau dan kepada segala sifat engkau. Maka dia tak mabuk pun hotok, maka dia tak cedera biji mata dan sebagainya. Tapi Tuhan kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana dia seteru bagi kamu yang amat nyata. Dia. Dan mubah jikalau ada ia mubah, dan engkau tinggalkan mengerjakan barang yang tiada harus daripada pekerjaan. Tak harus ada pekerjaan yang haram atau makruh. Sekalipun benda tu makruh, buat ada dosa, tapi kalau tak buat boleh pahala. Nak apa? Jangan berasa bebas lah. Pahala dia amat penting di akhirat nanti. Maka kata setengah ulama usul fiqh, benda makruh
Nah, kita tak buat tu bukan tak berhi. Kita tak buat kerana tak berhi. Boleh pahala juga. Nah, tak ada niat apa. Kita tak berhi buat tu. Kita tak buat. Tapi dia tu makruh kalau buat. Kita tak buat mula lagi. Kata orang lama boleh pahala satu juga. Nah, walaupun apatah lagi tidak buat yang haram. Segala yang haram dia tak buat. Kata kau siapa tak buat. Maka dapat pahala senantiasa bagi orang itu. Itu orang panggil limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Borosnya Allah Taala dengan hamba. Arhamur Rahimin. Habis. Maka engkau ikutlah, jangan baca ikat tu. Maka engkau ikutlah akan perangai orang yang soleh. Daripada orang dulu-dulu. Siapa dia orang dulu? Daripada segala sahabat. Jangan itu orang. Teliti akan sahabat. Tapi itu hal sahabat ni. Ada dua buah buku yang besar. Satu buku nama Al-Isabah, 4 jilid. Semua sahabat bergoyak lah tu bermacam-macam perangai segala sahabat. Ngaji tu boleh ikut. Tapi bahasa Arab belaka. Yang kedua nama buku Isti'ab, 4 jilid. Sabsa. Segala sahabat, perangai sahabat ada belaka tu. Kalau kita dah ngaji ni jemput-jemput buat titik ya, banyak lagi dah tak ada kita nak ambil semua dah. Akan perangai orang yang soleh daripada orang yang dulu-dulu daripada segala sahabat dan aulia illahi ta'ala. Dan engkau jauhkanlah akan perangai sekalian orang yang bid'ah daripada orang yang kemudian pada sahabat yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Yang dia turuk itu tak ada nak nerah rasa gelap mulai sejuk nanti sembahyang karet. Jangan diru jangan orang kalau dia suruh kawan nak sembahyang juga apa dia yaknya kejap. Kalau temu orang kita sakit jangan dia yang bahaya dia. Dan berbuat orang yang kemudian yang meninggal sembahyang 5 waktu yang ikut ni dan berbuat barang yang ditegah suka buat maksiat dosa besar, mahare ke perkara yang halal, melarang orang ke perkara mahare menegah benda halal dia kata tak boleh. Besar dosa besar. Buat bagi yang ditegah. Suka mupak, suka pelaga orang, suka seka jahat kat orang. Tengok muka macam tu, ya tu perangai tu panah-panah. Terus bergaduh. Dalam hati orang. Jangan dah ambil muka dia tu, ukur perangai lebuk, tak kata huduh orang jangan. Kadang-kadang dia masih senak perut. Kita kata nak arah kat orang. Kadang-kadang dia tengok tumpah dia makan dia umum. Nak play tak boleh, dia tua tak buat. Kau masih nak buat warang huduh dia tu. Tak ada pasal-pasal dekat dengan kita. Padahal dia nak orang tumpah kan. Dia tak ada dia tua tak buat. Kata tak boleh. Bergaduh tu muka saya. Orang lalu tengok tak tegang tu. Dengan tu sama tu. Dia ada buat apa kat orang je. Dia tak paling tengok kita kesundah kan. Dia tak lekbun dia. Yang mudah-mudah kata sombong. Lalu tak ada bola tu. Kenal molek ngaku ya sedap ya. Baca kau orang. Tiba tak orang. Padahal dia dah amat tumpah. Tumpah dia menyanyi dia tak apa kon. Jangan mudahlah. Dan jauhkanlah akan perangai sekalian orang yang bid'ah daripada orang kemudian yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dan berbuat barang yang ditegahkan Allah Ta'ala dan barang sebagainya. Syahadat ini satu jagaan patut dikenali.
martabat ahli suluk. Kamu nak butiskan ni. Wallahu a'lam. Martabat ahli suluk. Nah, patut kita tahu. Ahli suluk, ahli menjalani akan jalan ibadah yang tetap. Ahli suluk. Ibadah betul terus ibadah. Itu panggil ahli suluk. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilman bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi